Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa yang jadi dengan Parti Bersatu? Sampai bila Parti Bersatu boleh bertahan? Adakah ini adalah kifarah ataupun balasan kepada Parti Bersatu karena telah bersekongkol menjadi pengkhianat kepada PKR, Pakatan Harapan, dan telah menumbangkan Kerajaan Perpaduan? Ada juga yang kata mungkin ini balasan kepada tindak tanduk mereka yang dengan tanda petik derhaka beberapa kali. Adakah ini karena tulah, kata netizen? Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan apabila Hamzah Zainuddin juga diseret ke lembaga disiplin gara-gara kes yang membabitkan beberapa pertikaian dan juga perselisihan di dalam dalaman Parti Bersatu. Kita tahu sekarang sudah disahkan bahwa Wan Saiful telah dipecat daripada Parti Bersatu, manakala Ahmad Faisal pula sudah digantung keahlian. Banyak pendedahan demi pendedahan dikemukakan memalukan Parti Bersatu sendiri dan Muhyiddin sendiri. Tapi laporan pada malam ini jauh lebih besar. Hamzah dicantas diseret ke lembaga disiplin, kata Wan Saiful. Siapa punya angkara sampai Hamzah Zainuddin dicantas diseret ke lembaga disiplin? Sampai bila Hamzah Zainuddin akan dapat bertahan? Dan adakah Hamzah Zainuddin akan mengambil keputusan untuk mencantas pula tim Muhyiddin atau memecah belahkan pula Parti Bersatu atau membubarkan Parti Bersatu atau lompat parti? Bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang telah dipecat, Wan Saiful Wanjan, mendakwa Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin turut diheret ke lembaga disiplin parti dalam apa yang disifatkannya sebagai usaha mencantas kepimpinan yang cuba menyatukan semula parti. Wan Saiful berkata, tindakan itu menunjukkan ada pihak dalam Parti Bersatu yang mahu menyingkirkan Hamzah daripada parti tersebut, daripada struktur parti. Ahli parti nampak sepenuhnya bahawa yang menghidupkan parti sekarang ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi, adakah sudah tiba waktunya untuk Muhyiddin letak jawatan dan menyerahkan kepimpinan Parti Bersatu seterusnya kepada Hamzah Zainuddin sampai bila Muhyiddin akan dapat bertahan? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya berkongsi dulu. Ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badan adalah kunci kepada seluruh kesihatan tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Coba dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, menurut Wan Saiful lagi, ahli parti nampak sepenuhnya bahawa yang menghidupkan parti sekarang adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tapi yang nak ambil manfaat ialah orang lain yang cuba nak mencantas dia. Daripada struktur dalam parti sampai Datuk Seri Hamzah Zainuddin sendiri dipanggil lembaga disiplin, katanya. Menurut Wan Saiful lagi, mana akal apa yang dia buat ini, kata beliau. Ini yang perlu difikirkan, katanya melalui siaran podcast pada kendalian Terence Fernandes dan Ahiruddin Athan. Turut menjadi panel dalam siaran audio tersebut ialah ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Mengulas lanjut, Wan Saiful menegaskan masa telah tiba untuk mengambil kembali Bersatu
daripada kumpulan tertentu yang didakwa merosakkan parti daripada dalam. Katanya, tindakan terhadap Hamzah petanda suara yang cuba memperbetulkan haluan parti kini semakin ditekan. Dalam podcast sama, Wan Ahmad Faisal mengkritik kenyataan bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin, Marzuki Muhammad, yang mempertahankan keputusan bekas bosnya menolak kerajaan perpaduan atas alasan DAP tidak diterima orang Melayu. Menurut Wan Faisal, kenyataan atau keputusan itu menyebabkan Perikatan Nasional kehilangan peluang berunding dengan BN selepas pilihan raya umum ke-15. Menurut Wan Saiful lagi, orang politik dan penganalisis politik berbeza pemikiran dan tindak tanduk. Kita nak buy more time untuk runding balik dengan BN. Tak semestinya kita kena duduk dengan DAP, katanya. Saudara-saudara sekalian, we can get good deal dengan BN masa tu, kata Wan Saiful. Beliau kata actually during the period negotiation was happening not with DAP but with BN, katanya lagi. Tambahnya, jika rundingan dengan BN berjaya, DAP berkemungkinan besar tidak akan menjadi sebahagian daripada kerajaan. Sebelum ini, Marzuki Muhammad mempertahankan keputusan Presiden Bersatu menolak cadangan penubuhan kerajaan perpaduan dengan menegaskan langkah itu selari dengan dasar parti yang tidak atau yang menolak kerjasama dengan DAP. Adakah ini salah? Tidak salah. Kenapa? Sebab telah menjadi dasar Bersatu untuk tidak bekerja sama dengan DAP, katanya. Presiden bertindak mengikut dasar parti, kata beliau. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin bertindak bersendirian? Tidak, kata Marzuki. Turut bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sesi menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada ketika itu ialah Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, katanya pada satu hantaran di Facebook. Saudara, dengan pendedahan panas kali ini, menjadi tanda tanya ramai netizen sampai bila Bersatu boleh bertahan. Kemelut ini sudah terlalu besar dan terlalu besar kesannya. Adakah Hamzah Zainuddin akhirnya akan dipecat? Kita tunggulah nanti.